Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, dalam video kali ini kami akan membentangkan perkembangan sistem pendidikan di Malaysia dan hubung kaitnya dengan falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan guru. Sila tonton video kami sehingga habis. Sistem pendidikan sebelum merdeka. Yang pertama ialah sistem pendidikan pondok, yang mana sistem ini merupakan pendidikan yang berbentuk tidak formal pada abad ke-14. Pendidikan ini lebih tertumpu kepada pengajian agama Islam dan tenaga pengajar dalam kalangan imam dan haji. Kurikulum yang ada dalam sistem pendidikan pondok ini ialah bacaan Al-Quran, tajwid dan tafsiran Al-Quran dan hadis serta pengajian fikah dan tauhid. Kaedah pembelajaran yang digunakan adalah secara hafalan. Seterusnya, sistem pendidikan vernakular. Atas dasar pemerintahan British iaitu pecah dan perintah menyebabkan wujud 5 jenis sekolah vernakular iaitu Melayu, Cina, Tamil, Inggeris dan madrasah. Pendidikan vernakular mementingkan kebudayaan setiap kaum itu sendiri dengan menggunakan bahasa ibunda mereka sendiri. Kurikulum dan tenaga pengajar diambil dari negara asal mereka dan wujudnya ketidakseragaman dan kekurangan murid dalam sistem pendidikan vernakular. Seterusnya, laporan Cheesman. Semasa pemerintahan Jepun pada 1941 hingga 1945, sistem pendidikan telah berubah. Terdapat sekolah vernakular dan sekolah Inggris digantikan dengan sekolah Nippongo. Pengajaran lebih kepada lagu-lagu klasik Jepun dan kebudayaan serta bahasa Jepun. Setelah Perang Dunia Kedua, British datang kembali dan memperbaiki sistem pendidikan di sekolah Melayu selepas pendudukan Jepun. Antara cadangan Cheesman ialah kanak-kanak tidak perlu membayar yuran jika mereka menghadiri sekolah vernakular. Pelajar sekolah rendah berpeluang mempelajari bahasa Inggris. Sekolah menengah terdiri daripada 2 jenis dan pendidikan vokasional hendaklah diteruskan seperti yang tertaktub dalam laporan pelajaran 1938. Seterusnya, laporan Barnes, yang mana laporan ini menyemak dan memperbaiki keadaan pendidikan untuk kaum Melayu. Laporan Barnes 1951 mengisyaratkan sistem pendidikan dirombak semula. Antara cadangan yang dikemukakan ialah membentuk satu rupa bangsa berasaskan pelbagai kaum. Sekolah vernakular dibubarkan dan digantikan dengan sekolah kebangsaan. Bahasa Inggris dan bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar di sekolah rendah. Kurikulum lebih kepada sains rumah tangga, dan seni perusahaan. Kemudian mencadangkan pembinaan maktab perguruan. Seterusnya ialah laporan Fenwu. Laporan Fenwu merupakan reaksi kaum Cina terhadap laporan Barnes yang cuba menghapuskan kebudayaan Cina di tanah Melayu. Antara cadangannya ialah kaum Cina perlu diberi peluang untuk membentuk kebudayaan negara, memberi galakan kepada kaum Cina untuk mempelajari bahasa Inggris dan bahasa Melayu, bantuan keuangan sekolah Cina perlu ditambah. Kemudian, dasar pendidikan negara hendaklah ke arah matlamat membentuk kewarganegaraan Melayu. Seterusnya, Ordinan Pelajaran 1952 yang mana diluluskan setelah Jawatan Kuasa Penasihat Pusat Pelajaran meneliti laporan Barnes dan laporan Fenwu, bertujuan untuk membentuk sistem pendidikan yang menggunakan bahasa rasmi persekutuan, menyatukan semua murid daripada pelbagai bangsa. Yang terakhir ialah Penyata Razak 1956 yang bertujuan untuk mengkaji semula sistem pendidikan. Antara cadangan laporan ini ialah bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, memenuhi keperluan negara merdeka dengan mengembangkan sistem pendidikan, melahirkan perpaduan kaum, pembelajaran bahasa Melayu dan bahasa Inggris adalah wajib di semua sekolah, dan bahasa Inggris Cina Tamil menjadi bahasa pengantar di sekolah jenis kebangsaan. Pendidikan selepas merdeka bermula setelah negara mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Laporan Rahman Talib 1997 bertujuan untuk menyatukan kaum di Malaysia. Bagi memenuhi keperluan pembangunan negara pada waktu itu, beberapa penyesuaian telah dilaksanakan melalui perubahan dan juga pindaan yang dibuat terhadap cadangan di dalam laporan Razak. Antara perubahan dan juga pindaan di dalam laporan Rahman Talib ialah pendidikan di sekolah rendah adalah percuma, sekolah rendah menjadi sekolah kebangsaan dan jenis kebangsaan, murid naik darjah secara automatik, pendidikan akhlak dititik beratkan. Manakala cadangan di dalam laporan Rahman Talib pula ialah bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di semua peringkat sekolah. Kelas peralihan diwujudkan bagi membantu meningkatkan penguasaan bahasa bagi murid dari sekolah jenis kebangsaan. Seterusnya, kenaikan darjah dilaksanakan secara automatik dan juga mata pelajaran akhlak melalui pendidikan agama Islam. Akta Pendidikan 1961 merupakan undang-undang pendidikan kebangsaan dan dikuatkuasakan di Malaysia sebelum ini.
Akta pendidikan merupakan satu sistem pendidikan yang bercorak kebangsaan dan menjadikan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar. Melalui akta pendidikan juga, sukatan di pelajaran di semua sekolah rendah, iaitu sekolah kebangsaan ataupun sekolah jenis kebangsaan, akan diselaraskan. Antara perkara yang terkandung di dalam Akta Pendidikan 1961 ini ialah penegasan kepada pendidikan asas 3M. Seterusnya, penegasan kepada pendidikan kerohanian dan juga disiplin. Seterusnya, kurikulum yang mengikut acuan di Malaysia, dan pendidikan menengah yang melalui dua jurusan, iaitu melalui akademik dan juga vokasional. Akhir sekali, peluang melanjutkan persekolahan dari 9 tahun kepada 11 tahun. Seterusnya kita beralih kepada laporan Aminuddin Baki 1964 yang diwujudkan untuk mengkaji sistem pendidikan yang terdiri daripada pelbagai jurusan sekolah menengah rendah untuk menggantikan sekolah pelajaran lanjutan yang dimansuhkan. Antara cadangan yang dikemukakan dalam laporan ini ialah umur berhenti sekolah dinaikkan kepada 15 tahun, pelajaran sekolah menengah rendah dinaikkan kepada 3 tahun, memperkenalkan pelbagai jenis kursus supaya dapat melahirkan pelbagai tenaga yang mahir. Seterusnya, menyediakan pelbagai peluang pekerjaan selepas tamat pengajian dan juga memperkenalkan sekolah teknik. Laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979. Laporan ini terbentuk disebabkan oleh peristiwa rusuhan kaum yang berlaku pada 13 Mei 1969. Tujuan laporan Jawatan Kuasa Kabinet ini dibina adalah untuk mengkaji matlamat dan keberkesanan sistem pendidikan pada waktu itu. Seterusnya, memastikan keperluan tenaga manusia dapat dipenuhi. Seterusnya, mengkaji dasar pendidikan kebangsaan yang kurang menitik beratkan aspek perpaduan negara dan juga membuat ketetapan secara spesifik terhadap penentuan acuan warga negara Malaysia yang dibentuk melalui sistem pendidikan. Akhir sekali, Akta Pendidikan 1996. Akta Pendidikan 1996 ini merupakan lanjutan dan juga kesinambungan terhadap pembaruan yang dibawa daripada Akta Pelajaran 1961. Seterusnya, Akta Pendidikan ini juga memainkan peranan yang sangat penting kepada sistem pendidikan di negara kita bagi melestarikan pendidikan di Malaysia, sekaligus memantapkan sistem pendidikan kebangsaan sebagai satu usaha untuk menjadikan negara Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan yang bermutu dan juga bertaraf tinggi. Akta pendidikan ini juga memastikan keperluan dan kehendak kemajuan menjadi keperluan dalam sistem pendidikan di negara kita. Seterusnya, pendidikan di negara kita juga memerlukan satu sistem yang dapat menyatukan masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia dan mewujudkan satu sistem pendidikan yang mantap dan berkesan bagi memacu kepesatan pembangunan pendidikan yang mampu bersaing dengan global. Seterusnya ialah sistem pendidikan masa kini, iaitu terdapat Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 hingga 2010 yang dilancarkan oleh Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi pada tahun 2007. Pelan ini bertujuan untuk menjadikan rakyat Malaysia ke arah satu bangsa yang bersatu padu dan merapatkan jurang pendidikan antara luar bandar dan bandar. Antara teras Pelan Induk Pembangunan Pendidikan ini ialah membina negara bangsa, membangun modal insan, merapatkan jurang pendidikan, memartabatkan profesion perguruan, memperkasa sekolah kebangsaan, dan melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan. Selain itu, terdapat juga Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Pelan ini menekankan 5 aspirasi yang penting dalam sistem pendidikan Malaysia, iaitu akses, kualiti, equity, perpaduan, dan kecakapan. Aspirasi ini bertujuan bagi membangun murid yang holistik dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani, dan sosial.
tagline terakhir ialah hubung kait FPK dan FPJ dengan sistem pendidikan masa kini. Yang pertama ialah Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 hingga 2010. Kaitan dengan falsafah pendidikan kebangsaan ialah mewujudkan rakyat yang berketerampilan. Lepas itu, 6 teras PIPP akan mampu melahirkan masyarakat yang berkemahiran dan berkelayakan dalam melaksanakan tugas. Yang terakhir, intipati daripada teras ini adalah untuk membangunkan modal insan yang berketerampilan. Kaitan PIPP dengan falsafah pendidikan guru ialah guru yang menjamin perkembangan individu. Setiap pelajar mempunyai bakat dan potensi, dan guru merupakan insan yang harus mengilap dan memperkembangkan bakat tersebut. Terakhir sekali, guru harus memberikan peluang dan ruang kepada murid untuk menonjolkan bakat mereka. Seterusnya, pelan yang kedua ialah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Dan kaitannya dengan falsafah pendidikan kebangsaan ialah menekankan pembangunan modal insan yang bersiap sedia dalam pelbagai aspek dan memberikan peluang kepada murid untuk merasai pendidikan di samping menimba ilmu secara berterusan. Terdapat 3 gelombang Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia yang telah memantapkan lagi pembangunan pendidikan negara kerana menjadi panduan dan rujukan kepada para pendidik. Kaitan dengan falsafah pendidikan guru pula ialah guru memainkan peranan dalam memelihara sesuatu masyarakat yang progresif. Guru perlu bijak dalam menerapkan pelbagai kaedah yang berbentuk inquiry, penemuan, dan kaedah dapatan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Yang terakhir ialah murid-murid suka untuk meneroka dan mencipta benda baharu. Yang terakhir ialah dasar pendidikan digital Kementerian Pendidikan Malaysia dan hubung kaitnya dengan FPK dan FPJ. Hubung kait dengan falsafah pendidikan kebangsaan ialah kerajaan membantu dalam melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu dan mengembangkan lagi potensi individu. Yang kedua, cara ini dapat mengetahui potensi yang ada di dalam diri kita untuk membangunkan negara dengan lebih terancang dan sistematik. Kaitan dalam falsafah pendidikan guru pula ialah guru memainkan peranan dengan sentiasa berpandangan progresif dan saintifik. Kedua, guru akan membantu dalam membentuk modal insan yang sentiasa mempunyai keinginan yang tinggi untuk mencapai matlamat hidup. Yang terakhir ialah mereka juga berkeupayaan untuk menyumbangkan idea dari berbagai sudut bagi memantapkan lagi sistem pendidikan di Malaysia. Sekian saja pembentangan daripada saya, Lesbin Cemiki dan Abad Zulkifli bin Muhammad Syarif. sekian dan terima kasih.